Okay, jadi sekarang sudah mula pukul 8. Jadi selamat pagi semua murid. Jadi selamat datang kepada PTPR Sains kali yang ke-19 secara Google Meet. Jadi hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir dalam bab ini, iaitu pencemaran udara. Okay, pencemaran udara. Jadi dalam subtopik ini kita akan belajar 4 perkara. Pertamanya adalah kita kena belajar tentang mentarifkan masuk pencemaran udara dan bahan pencemaran udara. Kedua, berkomunikasi mengenai bahan pencemaran udara dan puncanya. Ketiga, mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara. Jadi dekat sini kita boleh lihatlah yang pertama ini, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Ini adalah tarifan tentang pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Itulah pencemaran udara. So, keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup yang lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Jadi dekat sini kita boleh nampak satu perkaranya adalah apa? Adalah apa benda yang dekat udara yang merupakan bahan pencemar yang memberikan kita tidak selesa. Macam jerebu kan. Jerebu yang beberapa tahun yang lalu itu kan, apabila ada jerebu kita rasanya tidak selesa kan. Terutamanya hidung kita, terutamanya yang sesiapa yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi itu adalah salah satu. So, bahan pencemar udara berasal daripada pelbagai punca. Pelbagai punca. Ada banyak punca. Jerebu hanya salah satu jenis pencemaran. Jadi kita terdapat banyak jenis pencemaran yang kita akan lihat nanti bagi pencemaran udara. Okay, jadi ini merupakan satu contohlah pencemaran udara daripada kilang. Tahu mana kilang ni? Kalau hampir yang macam ni, cikgu pernah nampak dekat Bintulu sana, dekat Kidurong sana. Kilang dia hampir macam ni. Kalau tak salah dekat Muka sana pun ada satu kilang yang hampir macam ni, kan? Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Jadi kita sini boleh nampaklah. Okey. Di sini kalau kita lihat ada berapa bahan pencemar? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan satu lagi 6. Okey, jadi kita lihat satu persatu. Jadi ini adalah bahagian yang penting kamu kena tahu juga. Okey, pertamanya adalah bahan pencemar iaitu asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan rumpun. Ini adalah punca dari mana? Daripada exhaust kereta dan kilang. Ini adalah bahan pencemar daripada exhaust kereta dan kilang. Jenis yang kedua, bahan pencemarnya adalah habuk juga, jelaga, asap dan zara logam. Ini puncanya daripada apa? Pembakaran terbuka
rokok dan kebakaran hutan. Ini adalah salah satu yang kita selalu mengalami lah. Bagi sesiapa di sekeliling kita ada orang yang merokok kan, itu jugalah. Untuk setiap tahun kita akan ada jerebu dekat Malaysia itu, ini jugalah satu paham pencemar dia. Lepas tu kita lihat yang dekat sini, pencemaran bahan radioaktif. Hanya dekat Malaysia ini kita bebas daripada inilah. Kalau dekat negara-negara yang maju itu, mereka yang ada menggunakan loji kuasa nuklear ini, mereka ada satu lagi pencemaran iaitu bahan radioaktif. Jadi itu adalah satu lagi. Lepas tu bahan pencemar, bahan semburan pestisida dan baja kimia, aktiviti pertanian tanpa ladanan. Kalau yang sesiapa yang pernah pergi ke kebun kan, kebun yang besar ataupun ke ladang yang besar, ladang kelapa sawit kan, sebenarnya dekat sana juga ada pencemaran. Just kita lihat macam mana tahap mereka menggunakan bahan semburan ataupun baja yang mereka guna. Jadi itu adalah perkara yang juga sangat penting. Lepas tu, bahan pencemar seperti habuk dengan tebu, iaitu puncanya adalah tapak pembinaan, kilang, asbestos, kuali, batu kapur. Tapi ini adalah yang antara yang cikgu nampak lah yang paling minor punya masalah. Tapi dia juga merupakan sejenis pencemaran. Yang terakhirnya adalah bahan pencemarnya adalah chlorofluorokarbon, CFC. Apa dia? Puncanya adalah daripada alat pendingin udara seperti sejuk, semburan, aerosol dan kilang elektronik. Jadi ini adalah punca dia untuk bahan pencemar bagi CFC. Bahan pencemar bagi CFC ini memang agak sangat serius lah. Okay. Lepas tu kita lihat lagi kepada bawah. Bincangkan tentang masalah pencemaran udara di Malaysia. Jadi ini salah satulah jerebu. Okay. Lepas tu kita lihat lagi muka yang kepada yang bawah itu. Udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Berbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran daripada berlaku. Macam Raja di 7.13, nanti muka surat seterusnya lah, menerangkan pelbagai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah untuk mencegah dan mengawalnya. Jadi kita lihat. Ini kita boleh nampak punca dan kesan. Jadi kita lihat kepada yang pertama, kepada kesihatan manusia. Asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Terutamanya bagi sesiapa yang mempunyai masalah pernafasan itu, dia memang akan sesak nafas tu. Lepas tu sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan salur pernafasan. Sangat bahaya juga perkara ini. Ya, mungkin dia tidak sampai sangat serius, tapi lama kelamaan dia akan menjadikan satu masalah yang besar bagi kesihatan kita. Lepas tu, yang seterusnya, karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerenjatan akal atau membawa maut. Jadi ini juga adalah satu perkara yang serius. Tentang karbon monoksida. Kenapa ada karbon monoksida?
kerana pembakaran yang tidak lengkap, dia akan menghasilkan karbon monoksida. Kalau pembakaran yang lengkap, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Apa bezanya karbon monoksida dengan karbon dioksida? Kalau bandingkan karbon dioksida dengan karbon monoksida kan, karbon monoksida adalah sangat bahaya kepada manusia. Dia akan menyebabkan manusia keracunan. Keracunan apa? Keracunan udara lah. Okay? Kalau karbon monoksida dia masuk ke dalam badan kita, dia memang sangat bahaya. Jadi kebanyakan kebakaran yang menyebabkan manusia pengsan tu adalah kerana karbon monoksida. Jadi ini adalah satu istilah yang kamu mesti ingat. Okay? Dia boleh menyebabkan kerenjatan akal atau membawa maut. Okay. Lepas tu zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Paru lah. Ini adalah sangat bahaya ini. Zarah perempuan menyebabkan kerenjatan akal pada kanak-kanak dan bayi. So that's why kenapa orang yang merokok tu mereka kena tahulah. Jangan merokok depan kanak-kanak ataupun bayi ataupun dekat dengan kanak-kanak ataupun bayi. Sebenarnya ini akan membawa kesan kepada mereka. Macam umur kamu sekarang ni, kalau boleh pun jangan sentuh dengan rokok. Kenapa? Kerana kamu sekarang adalah masa pembesaran ni. Jadi kalau kamu juga ambil rokok ni, memang secara tidak langsung dia akan menjadikan kamu susah nak belajar. Bukan cikgu yang cakap untuk kamu saja, kamu boleh rujuklah dekat mana-mana saja bahan. Memang dia ada katakan. Lepas tu yang kedua, bangunan dan infrastruktur. Jadi apabila ada pembangunan dengan infrastruktur macam kilang-kilang tu, habuk dan jelaga mengotorkan bangunan. Lepas tu, hujan asid mengakiskan struktur konkrit dan batu kabur. Lepas tu, hujan asid menyebabkan pengaratan besi. Jadi ini adalah satu perkara yang amat buruk kepada tempat yang kita tinggal lah. Jangan lihat ini hanya macam kita macam tak ada masalah saja dekat Sibu ini. Tapi dia sikit demi sikit datang kepada kita sudah ini. Okay? Hanya mungkin Sibu tidak sampai begitu teruk saja. Kalau dekat bandar besar memang sudah. Okay, lepas tu tumbuhan dan haiwan, hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Okay. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Jadi ini akan menyebabkan banyak kesan-kesan yang tak baik kepada semua benda hidup di bumi ni. Lepas tu yang terakhir, iklim bumi. Pembebasan asap dari kilang, exhaust kereta dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Fluorokarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Jadi ini merupakan banyak kesan kepada bumi ini. Jadi ini hanya secara kasar saja dia beritahu kamu dekat sini. Okay. Kita lihat lagi kepada yang seterusnya. Langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara. Pertamanya adalah melalui undang-undang. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Yang kedua, denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Yang ketiga, denda
Denda kepada pemandu kereta yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Biasanya ini adalah lori lah. Lori. Kenapa? Kerana mereka gunakan diesel. Jadi mereka kena selalu membuat servis lah kepada lori mereka supaya tidak mengeluarkan begitu banyak asap. Okay? Yang terakhir, tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Jadi ini adalah sangat penting lah. Okay, lepas tu yang kedua, melalui pendidikan. Pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah mengawalnya. Seperti kita belajar sekarang ni lah. Okay, lepas tu program anti merokok. Ini biasanya dekat sekolah setiap tahun ada satu pameran kan, ataupun satu perhimpunan tentang anti rokok. Ketiga, galakan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal. Yang keempat, galakan menggunakan pengangkutan awan dan atau berkongsi kereta. Jadi ini adalah sangat penting. Jadi itulah kenapa kita belajar. Okay? Salah satu sebabnya. Okay, lepas tu melalui sains dan teknologi. Teknologi kereta hybrid. Jadi dia akan menggunakan bahan api lah. Okay? Teknologi peti sejuk yang menggunakan hidroklorofluorokarbon. Iaitu HCFC menggantikan klorofluorokarbon. Okay? Lepas tu pemasangan penapis corom asap di kilang. Jadi ini juga adalah sangat penting kerana dia boleh menapiskan asap-asap yang dikeluar daripada kilang. Okay, lepas tu penggunaan penukaran pemangking pada kereta bermotor. Ini adalah dalam kereta. Menggantikan kaedah penggunaan pestisida dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Apa itu pestisida? Ini adalah racun serangga. Okay? Jadi mereka menggunakan cara yang lain. Menggunakan kawalan biologi. Macam mana? Mungkin dekat kebun kan mereka nak mengurangkan tikus kan, mereka akan membelah burung hantu ataupun kucing lah. Itu adalah salah satu cara dia. Okay? Jadi lepas tu kita lihat kepada yang seterusnya. Okay? Kita boleh nampaklah kita sudah habislah ini. Okay? Di sini kita boleh nampaklah aktiviti berkongsi maklumat mengenai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa dalam mengawal pencemaran udara. Jadi ini adalah satu bahagian penting untuk kamu kena tahu juga tentang maklumat yang mengenai kesan buruk pencemaran udara dan langkah-langkah yang perlu diambil. Okay? Jadi sekarang ini kita akan lihat kepada buku kerja kita. Okay, muka surat 110. Okay, dalam buku kerja muka surat 110. Okay, jadi sudah sedia kan? Okay, jadi kita akan mula. Okay, soalan pertama. Apakah yang dimasukkan dengan pencemaran udara? Apa masukkan sebagai dengan pencemaran udara? Okay, pertamanya, satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang apa? Sebarang bahan pencemar dalam udara. Okay. Lepas tu yang soalan yang kedua, apakah yang dimasukkan dengan bahan pencemaran udara?
sebarang bahan pencemaran, bahan yang boleh dilihat atau tidak dapat dilihat dalam udara. Yang boleh mengancam. Mengancam apa? Mengancam kesihatan manusia atau persekitaran. Atau persekitaran. Okey? Boleh? Dapat mengikutkan? Okey, jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Nyatakan punca-punca pencemaran. Okey. Jadi daripada perkataan dekat sini lah. Okey, pertama, yang ini jelaga debu karbon dioksida. Ini adalah apa? Pembakaran bahan api fosil. Pembakaran api fosil. Okay, lepas tu, kalau kamu nampak muncung yang macam ni, dia bukan lurus, ini adalah radioaktif. Jadi ini adalah apa? Ini adalah logi kuasa nuklear. Logi kuasa nuklear. Lepas tu yang C ini adalah apa? Ini adalah ada jelaga asap dan gas beracun seperti karbon monoksida. Ini adalah apa? Ini adalah kenderaan dan jentera. Ini adalah exhaust lah, exhaust kereta. Okay? Kenderaan dan jentera. Okay, ini adalah ya. Okay. Okay, boleh? Kita tengok kepada yang seterusnya. Okay, yang ini dia bahan kimia racun dan serangga. Ini adalah apa? Aktiviti pertanian dan peladanan. Okay. Lepas tu yang E, habuk, jelaga dan asap, ini adalah apa? Ini adalah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Lepas tu yang terakhir ini, aerosol dan alat pendingin udara peti sejuk, ini adalah apa? Ini adalah penggunaan fluorokarbon. Okay. Fluorokarbon. Okay, jadi ini dia. Okay. Semua dapat kan? Okay. Jadi cikgu akan teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okay, lepas tu kita akan lihat. Lengkapkan jadual di bawah tentang bahan pencemar udara dan kesannya. Okay, jadi daripada perkataan-perkataan inilah kita tulis ke bawah. Okay, jadi cikgu akan lihat ke bawah terus. Okay, jadi kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor, apa yang merosakkan otak, ginjal dan sistem saraf? Adalah krom,
Trombom, trombom. Okay. Apa adalah gas beracun dan mengurangkan kandungan oksigen dalam darah? Adalah karbon monoksida. Monooksida. Okay. Karbon monooksida. Karbon monoksida. Okay, lepas tu pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka adalah asap dan jerebu. Okay, asap dan jerebu mengabori penglihatan dan menyebabkan kesesakan nafas. Lepas tu yang seterusnya, apa yang menyebabkan kesan rumah hijau yang mengakibatkan apa? Berubah karbon dioksida. Kamu kena dapat bezakan karbon dioksida dengan karbon monoksida. Okay, menyebabkan kesan hijau yang menyebabkan pemanasan. Okay, pemanasan global. Lepas tu yang kilan, apa yang dibebaskan daripada pembakaran bahan api fosil? Sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Dan nitrogen dioksida. Yang dibebaskan dari bahan-bahan api fosil terlarut dalam air hujan untuk membentuk apa? Hujan asid. Yang merendahkan pH air dan tanah. Okay. Lepas tu, tint aerosol. Apa yang menyebabkan penipisan lapisan ozon yang boleh mengakibatkan kanser kulit dan katarak? Iaitu karbon. Murid-murid, bila kamu tuliskan ini dalam exam, spelling itu mesti betul. Spelling dia mesti betul. Chlorofluorokarbon. Chlorofluorokarbon. Okay. Merokok. Apa yang menyebabkan kanser paru-paru seperti penyakit paru-paru seperti kanser paru-paru dan bronkitis adalah asap rokok. Kalau mengikut atas lah. Asap rokok. Okay. Lepas tu yang terakhir, tapak pembinaan. Apa yang menyebabkan penyakit paru-paru seperti asma? Iaitu debu. Debu. Debu yang menyebabkan penyakit paru-paru seperti asma. Ini adalah muka surat 102. Jadi ada lagi satu muka surat yang terakhir. Ada lagi satu muka surat yang terakhir. Kita lihat. Ini. Raja di bawah menunjukkan pembakaran bahan api fosil yang membebaskan gas-gas berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang membentuk hujan asid apabila terlarut dalam air hujan. Jadi di sini kita tandakan kesan hujan asid. Jadi kita tandakan mana yang adalah kesan dia lah.
Adakah dia menyebabkan kesan rumah hijau? Tidak. Hujan asid tidak menyebabkan kesan rumah hijau. Adakah dia menyebabkan pencemaran air? Ya, hujan asid menjadikan air berasid. Lepas tu, adakah dia merosakkan bangunan dan jambatan? Ya, dia akan mengakis. Adakah dia merendahkan pH tanah dan menjadikan kurang subur untuk tumbuhan? Ya. Lepas tu, adakah dia memusnahkan habitat hidupan? Ya. Macam kalau tumbuhan sudah layu semua dia akan mengganggu, dia akan memusnahkan. Lepas tu, adakah dia menipiskan lapisan ozon? Tidak. Yang menipiskan lapisan ozon itu adalah klorofluorokarbon, iaitu CFC. Adakah dia menyebabkan keputusan spesies? Ya. Dia menyebabkan ini yang akan menjadikan memusnahkan habitat hidup. Memusnahkan habitat hidup akan menyebabkan kepupusan spesies. Dia adalah satu rangkaian. Merendahkan pH air dan menjadikan tidak sesuai untuk organisma akuatik? Ya. Jadi inilah jawapan-jawapan dia. Lepas tu, tandakan betul cara-cara untuk mengawal pencemaran yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil di kilang dan kenderaan bermotor. Kita lihat di sini. Pemasangan penapis pada cerobong. Adakah ini langkah dia? Ya, ini adalah salah satu langkah dia. Penguatkuasaan undang-undang secara lebih ketat? Ya, kerana ini baru dapat orang takutlah, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan. Lepas tu menghentikan penggunaan bahan api fosil? Tidak, dia bukan satu cara yang sesuai bagi masa sekarang ni. Lepas tu memasakkan cerobong yang rendah? Salah juga. Mereka ini mesti sangat tinggi, mesti cukup tinggi. Sorry. Ini tidak. Dia mesti tinggi ya. Lepas tu memasang pemendek elektrostatik pada cerobong? Ya. Walaupun ini dalam buku teks tak ada, dia memang. Kenapa? Kerana dia akan memerangkap. Dia macam penapis lah. Dia macam penapis. Dia akan memerangkap bahan yang berbahaya supaya tidak dilepaskan ke udara. Lepas tu, penggunaan sistem pembersihan udara sebelum membebaskan gas ke udara? Ya. Memanglah dia. Lepas tu menutup cerobong untuk menghalang pembebasan gas? Salah. Tidak dapat macam tu. Kalau dia tutupkan ini, dalam kilang tu semua asap. Lepas tu yang terakhir, memasang pengubah mangking untuk mengubah karbon monoksida kepada karbon dioksida pada kenderaan bermotor. Ya. Jadi, walaupun karbon dioksida tak baik, tapi banding dengan karbon monoksida lebih meracun lagi kepada benda hidup. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini kelas. Jadi latihan untuk hari ini muka surat 101 sampai 103, ada 3 muka surat. Sila siapkan secepat mungkin dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp, Telegram ataupun Google Classroom. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Bye bye. Ada masalah?